Ingat, tak handsome tak apa. Janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Dah mengaji ke belum? Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Muhammad Mahiruddin bin Ramli, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang mudah-mudahan kita sama-sama dapat memperolehi keberkatan dalam belajar dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita mendapat bacaan yang sempurna. Baik, untuk episod kali ini kita akan membincangkan topik yang berikutnya, iaitu hukum bacaan idgham bila gunnah. Kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah menonton episod yang lepas berkenaan dengan idgham bi gunnah, ini dia umpama adik dia, yang mana dia ada persamaan dan ada perbezaan. Untuk episod kali ini, idgham bila gunnah yang bermaksud memasukkan tanpa dengung. Pada episod yang lepas, idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Jom kita lihat bagaimanakah idgham bila gunnah ini berlaku. Baik, idgham bila gunnah ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah. Persoalannya, apakah huruf-huruf idgham bila gunnah? Untuk huruf-huruf idgham bila gunnah sangat-sangat mudah untuk kita kenal, sangat-sangat mudah untuk kita ingat. Sebab apa? Sebab hurufnya ada dua sahaja, iaitu huruf lam dan huruf ra. Ya, apabila kita baca Al-Quran, kita nampak huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu di antara dua huruf ni, sama ada huruf lam ataupun huruf ra, maka kita akan bacakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Soalannya, macam mana pula cara bacaan idgham bila gunnah ni? Baik, idgham bila gunnah ini dibaca dengan bacaan memasukkan bunyi bacaan nun mati dan tanwin kepada huruf selepasnya, iaitu huruf lam dan huruf ra, tetapi di sini dibaca tanpa dengung. Ya, kita akan lihat sebentar lagi contoh-contoh yang berada di dalam Al-Quran. Saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh-contoh yang diambil daripada beberapa surah di dalam Al-Quran untuk kita lebih faham, untuk kita lebih jelas berkenaan dengan hukum tajwid ini, insya-Allah. Baiklah, jom kita lihat untuk contoh-contoh nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang pertamanya kita lihat daripada surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Saya bacakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, di sini terdapat satu bacaan idgham bila gunnah yang terjadi pada kalimah yakul lahu. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Di situ, dan kita cara bacanya, kita memasukkan bunyi bacaan nun mati kepada huruf selepasnya, iaitu huruf lam, dan di sini jangan baca dengan bacaan dengung, tetapi kita tahan seketika pada huruf lam tu. Dia ada tanda sabdu di atas huruf lam tu, kena tahan seketika. Walam yakul lahu. Macam tu. Sekali lagi kita ulang untuk keseluruhan ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, saya nak beritahu antara kesalahan yang dilakukan dalam bacaan idgham bila gunnah ini adalah dia menjelaskan bunyi bacaan nun mati. Contoh, walam yakun lahu. Nun mati tu dia jelaskan, maka tak betul lah cara bacaannya. Yang betulnya, sekali lagi saya ulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, itu untuk contoh yang pertama, dan seterusnya kita lihat contoh yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Saya bacakan dahulu untuk ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baiklah, pada ayat ini kita lihat terdapat tanwin dua di atas bertemu dengan huruf lam, di mana di situ terjadinya bacaan idgham bila gunnah. Cara bacanya sama sahaja, kita memasukkan bunyi bacaan tanwin. Tadi nun mati, sekarang tanwin dua di atas, kita masuk terus pada huruf selepasnya, iaitu huruf lam, dan dibaca tanpa dengung. Sekali lagi kita ulang kalimah ashtatal liyurau. Sekali lagi. Ashtatal
Boleh. Sekali lagi. Kita ulang keseluruhan ayat yang ke-6. Sedia, tarik nafas. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Alhamdulillah. Baik, itu dia untuk contoh yang kedua. Tanwin 2 di atas bertemu dengan huruf lam. Seterusnya kita lihat pula pada surah Al-Adiyat. Ayat yang ke-11. Ya. Saya bacakan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Di sini terdapat juga bacaan idgham bila gunnah yang terjadi pada kalimah yauma idzil la khabir. Tanwin 2 di bawah pada huruf zal bertemu dengan huruf lam. Dibaca dengan bacaan idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Sekali lagi kita ulang ayat yang ke-11 keseluruhannya. Sedia. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Alhamdulillah, itu untuk contoh tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf lam. Dan yang terakhir kita lihat di dalam surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ayat yang pertama. Baik, saya bacakan ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, untuk ayat yang pertama ni kalau kita lihat dia ada dua bacaan idgham bila gunnah. Kebetulan terdapat dua. Yang pertama saya nak fokuskan yang awal tu, tanwin 2 di hadapan bertemu dengan huruf lam. Ya, itu menjadi bacaan idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Apa yang nak dimasukkan? Kita nak masukkan bunyi bacaan tanwin pada huruf selepasnya. Wailul likulli. Ya, kita tak jelaskan bunyi bacaan tanwin, kita masuk terus pada huruf selepasnya. Dan satu lagi terdapat kebetulan tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf lam pun sama, merupakan hukum bacaan idgham bila gunnah. Ya, pada kalimah humazatil lumazah. Tanwin 2 di bawah pada huruf ta bertemu dengan huruf lam. Maka untuk ayat yang pertama daripada surah Al-Humazah ada dua bacaan idgham bila gunnah. Jom kita baca sekali lagi untuk ayat yang pertama keseluruhannya. Sedia. Wailul likulli humazatil lumazah. Alhamdulillah. Selesai untuk contoh-contoh nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam. Dan seterusnya kita lihat pula contoh-contoh nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu huruf ra. Baiklah, yang pertama jom kita lihat pada surah Al-Alaq ayat yang ke-7. Baik, jom kita bacakan sama-sama. Ar-ra'ahu stawna. Baik, kalau kita lihat sama-sama di situ terdapat nun mati bertemu dengan huruf ra. Yang mana kita dah belajar tadi, huruf ra adalah di antara huruf-huruf idgham bila gunnah. Maka cara bacaan nun mati itu perlu dimasukkan kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Maka hamzah baris atas tu terus masuk pada huruf ra yang berbaris sabdu. Ar-ra'ahu stawna. Sekali lagi kita ulang. Sedia? Sama-sama baca ikut bersama dengan saya. Ar-ra'ahu stawna. Alhamdulillah. Baik, itu untuk contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ra. Kita lihat pula contoh untuk tanwin bertemu dengan huruf ra. Kita lihat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-64, potongan ayat 64 ya. Baik. Saya ambil potongan ayat yang hujung sekali, memandangkan ayat tersebut panjang. Kita ambil hujung sahaja. Saya ambil daripada la wajadunga. Ya, sedia. La wajadunga tawwabar rahima. Nampak? Saya nak fokuskan dekat kalimah yang terakhir tu. Tawwabar rahima. Kita lihat di situ ada tanwin 2 di atas pada huruf ba bertemu dengan huruf ra.
pun sama dia menjadi bacaan idgham bila gunnah, yang mana kita perlu memasukkan bunyi bacaan tanwin tersebut kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Sekali lagi saya ambil daripada Tawwabar Rahimah. Sedia kalau boleh ikut bersama dengan saya lah. Tawwabar Rahimah. Boleh ya? Okey, baik, itu untuk contoh tanwin 2 di atas bertemu dengan huruf ra. Kemudian kita sambung lagi contoh daripada surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ayat yang ke-7. Baik, jom kita baca bersama-sama. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okey, baik. Di situ kita nampak huruf ta yang berbaris tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf ra. Di situ menjadi bacaan idgham bila gunnah. Pun sama cara bacaannya, kita masukkan bunyi bacaan tanwin kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Maknanya jadi macam inilah. Aisyatir radiyah. Ya. Itu untuk contoh idgham bila gunnah, tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf ra. Dan yang terakhir, saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton di luar sana untuk contoh tanwin 2 di hadapan bertemu dengan huruf ra. Kita lihat sama-sama di dalam surah At-Taubah ayat 128. Baiklah, untuk ayat 128 ni agak panjang sedikit ayatnya. Kita cuba bacakan sebahagiannya sahaja. Kita ambil daripada alaikum bil mu'minina sehinggalah akhir ayat. Sedia? Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ kita nampak terdapatnya huruf yang berbaris tanwin 2 di hadapan, iaitu huruf fa bertemu pula dengan huruf ra menjadi bacaan idgham bila gunnah. Cara bacaan tanwin tersebut kita masukkan kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Jom kita ulang sekali lagi. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, itu dia untuk contoh yang terakhir, tanwin 2 di hadapan bertemu dengan huruf ra. Alhamdulillah, selesai kita melihat contoh-contoh untuk bacaan idgham bila gunnah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, secara kesimpulannya, jom kita lihat kembali bacaan idgham bila gunnah ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah yang ada 2 tu, huruf lam dan huruf ra. Dan cara bacaannya adalah dengan memasukkan bunyi bacaan nun mati dan tanwin tersebut kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Boleh jelas ya? Setakat ini sahaja untuk penerangan berkenaan dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan boleh berhubung, boleh tuliskan di bahagian ruangan komen, ataupun mungkin ada di antara para penonton di luar sana nak merequest ataupun nak dalam bahasa Melajunya, nak mencadangkan topik-topik yang bakal saya bincangkan, boleh tuliskan di ruangan komen. Semoga kita terus bersemangat membaca dan belajar Al-Quran. Ingat, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum.